Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi kita pada hari ini, sesi pagi ini untuk sesi forum Jumaat edisi ketiga. Mana forum Jumaat kita bawakan pada kali ini, siri yang kita bawakan pada kali ini adalah berkenaan faham faraid. Kita dah masuk ke edisi ketiga, yang mana edisi pertama dulu kita bercakap berkenaan tajuk kejamkah faraid, di mana di situ kita kupaskan isu-isu berkenaan kefahaman tentang faraid, tentang salah faham yang berlaku berkenaan faraid, dan alhamdulillah kita dapat jawapan-jawapan daripada situlah. Dan di sesi kedua yang lepas kita pergi lebih dalam sikit, kita nak tahu siapa waris-waris faraid. Okay, untuk minggu ni kita kembali dengan topik, untuk minggu ketiga kita kembali dengan topik faraid di mana hak wanita. Okay, untuk minggu ni kita nak clearkan, kita nak kupas isu berkenaan faraid dan hak-hak bagi golongan kaum wanita ni. Kita nak tengok ada salah faham yang berlaku berkenaan dengan hak faraid bagi kaum wanita, sama ada mereka ni ada hak ke tidak, ataupun hak mereka sedikit ke banyak ke. So kita nak kupas hari ni lah, kita nak dapatkan kepastian, kita nak dapatkan penyelesaian tentang isu ni. Okay. Tapi sebelum saya jemput ahli panel kita pada hari ini, saya nak wawarkan kepada semua yang berada pada hari ini, siapa yang join, siapa yang sedang menonton ni, sama-sama kita like, kita share, kita komen dalam sesi live. Kita share kepada orang ramai di luar sana. Semoga insya-Allah apa yang kongsian yang kita buat pada hari ini boleh bagi manfaat, boleh bagi kebaikan kepada semua yang menonton. Boleh orang kata apa, ada ilmu kita kongsikan supaya lebih ramai orang di luar sana yang dapat kefahaman yang lebih jelas tentang apa itu faraid dan apa itu kebaikan dan indahnya faraid yang hukum Allah Subhanahu Taala yang dah turunkan kepada kita semua ni. Okey. Cara saya nak kongsikan sedikit cara khususnya kepada kita perunding My Pusaka, macam mana nak share live ni. Saya galakkan, saya cadangkan untuk tuan-tuan perempuan, perunding-perunding My Pusaka untuk buat watch party dalam FB live masing-masing. Kalau ada FB page, buat watch party. Buat watch party ni kita boleh interact secara direct dengan kita punya follower, dengan penonton-penonton kita. So dekat situ kita boleh bantu mereka kalau ada persoalan, sebab mungkin kalau yang menonton live di FB kita mypusaka.info ni mungkin ada yang diorang tak sempat ataupun diorang bertanya, diorang komen bertanya tapi kita tak sempat nak menjawab sebab kadang masa panjang. So kalau yang tuan-tuan perempuan buat watch party di FB masing-masing, kalau ada pertanyaan daripada follower masing-masing boleh menjawab dari situ. So kepada follower-follower, kepada yang orang ramai di luar sana yang menonton juga untuk sesi FB live kita pada hari ini, forum Jumaat, kalau ada sebarang pertanyaan boleh bertanya secara terus kepada perunding-perunding kami yang jemput anda untuk join sesi kita pada hari ini. Kalau ada soalan berkenaan faraid, apa-apa sahaja berkenaan perancangan harta pun boleh bertanya kepada mereka-mereka di luar sana lah. Kita ada ramai perunding-perunding kita yang saya yakin mampu membantu anda, mampu menjawab persoalan-persoalan anda lah. Okay, so jangan lupa share, like, boleh komen kalau ada persoalan, komen. Dan satu lagi saya galakkan komen kalau siapa yang mendengar sesi live ni boleh komen, letakkan di situ nota-nota nota-nota penting yang disampaikan oleh panel kita hari ini, supaya orang yang baru menonton nanti dia tak ketinggalan, dia tahu ada nota-nota yang cakap apa, isi-isi yang ditinggalkan oleh ahli panel sebelum ni, dia tinggalkan. Bila kita komen situ, mereka boleh tengok dan diorang akan tak ketinggalan lah, walaupun diorang tonton FB live ni di pertengahan nanti. Okay, sekarang dah masuk pukul 11. Saya nak jemput ahli panel kita lah untuk bersama dengan saya hari ni. Okey, selamat datang. Assalamualaikum Tuan Gamarul, Ustaz Hilmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah rabbil alamin. Yang saya hormatilah kedua-dua ahli panel kita, Tuan Kamarul Azman dan Ustaz Hilmi Halnis.
Tadi Tuan Kamarul dengan Ustaz, saya dah cerita sikit apa topik kita pagi ini, apa yang kita nak kupas tentang hari ni lah. Tapi saya sebelum tu, mungkin sebelum ni kita dah masuk edisi ketiga ni, penonton-penonton yang pernah tengok FB Live kita pada sebelum ni mungkin dah kenal lah ahli panel, kedua-dua ahli panel kita ni. Sebab yang sebelum ni pun kita bersama dengan Tuan Kamarul dengan Ustaz Hilmi juga. Tapi kepada yang baru menonton, saya nak kenalkan sedikit lah. Okay. Yang pertama saya nak kenalkan Tuan Kamarul Azman. Beliau ni tak asing lah dalam dunia perancangan harta dan pengurusan pusaka ni, merupakan CEO di Pusaka sendiri. Dah berpengalaman bertahun-tahun dalam bidang perancangan harta dan pengurusan pusaka ni. Dah banyak orang kata turun ke Padang, berjumpa dengan orang-orang yang ada masalah, membantu orang ramai di luar sana nak buat perancangan harta dan membantu waris-waris nak buat pengurusan pusaka. Okey, ahli panel jemputan yang kedua yang kita ada hari ini adalah Ustaz Hilmi Al-Nabi Muhammad, yang merupakan founder Akademi iLive yang bertempat di Kota Damansara. Betul Ustaz? Kota Damansara. Yang mana Akademi iLive ni adalah pusat untuk belajar faraid, belajar fardu ain di situ. Okey. Selain itu, Ustaz Hilmi juga merupakan seorang penulis buku Faham Faraid, buku ni. Boleh ni sekejap, boleh tengok. Buku Faham Faraid. Okay. Dan untuk edisi kita, sepanjang edisi kita mengenai Faham Faraid ni, forum Jumaat ni, apa isu-isu yang kita kupaskan adalah daripada buku Faham Faraid ni. Kita berdasarkan kepada buku ini. Dan cakap apa, kepada orang luar sana yang berminat nak dapatkan buku ni, boleh pergi ke www.fahamfaraid.com. Kat situ boleh buat tempahan untuk dapatkan buku ni. Okay, selain tu, bagi yang baru menonton, bagi yang sedang menonton, boleh komen, tinggalkan komen saya nak daftar dekat itu. Yang mana kalau tinggalkan komen tu, kalau ada apa-apa masalah berkenaan dengan faraid, berkenaan perancangan harta, nak buat analisa faraid, tinggalkan komen saya nak daftar dan insyaAllah nanti pegawai kami, staf kami akan hubungi anda untuk jelaskan apa-apa permasalahan yang anda ada. Okey, saya tak nak cakap panjang lah. Ahli panel kita pun dah bersama kita hari ini. So saya nak teruslah kepada sesi forum Jumaat kita pada pagi ini. Okey, macam saya cakap tadi, forum kita pada hari ini untuk ahli panel adalah berkenaan dengan hak faraid bagi kaum wanita. Kita dah bincang sebelum ni berkenaan apa itu faraid. Yang edisi kedua kita dah bincang berkenaan waris-waris faraid. Tapi hari ini kita nak bincang berkenaan hak faraid bagi kaum wanita. Kita nak pergi detail kepada untuk kaum wanita ni. Kita nak leraikan, kita nak ungkaikan persoalan ataupun salah faham yang berlaku kepada orang ramai di luar sana yang kata wanita ni hak faraid dia tak ada ataupun sedikit. So kita nak tahu betul ke? So kita nak dapatkan pandangan daripada orang yang berpengalaman dalam bidang ni. Dan orang kata pun Ustaz Hilmi sendiri pakar dalam faraid. Okay. Soalan pertama saya kepada Ustaz Hilmi lah macam biasa. Ustaz, untuk permulaan saya nak bagi soalan yang basic je dulu. Bila kita katakan kita nak sentuh berkenaan dengan hak faraid wanita ni, sedikit pandangan Ustaz lah. Betul atau tidak wanita ni hak dia tak ada dalam faraid ataupun sikit hak dia dalam faraid? Adakah pandangan ni betul Ustaz? Silakan Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Saini. Yang dihormati Tuan Kamarul, CEO My Pusaka. Jadi, terima kasih kerana jemput sekali lagi dalam forum Jumaat. Jadi pada kali ini topik ni
kata ini menarik sedikit, itu berkenaan dengan perempuan kan, hak perempuan dalam faraid. Okey, berkaitan soalan yang ditujukan kepada saya, sebelum saya menjawab, jadi kita kupaskan dulu sedikit berkenaan dengan sejarah pewarisan sebelum kedatangan Islam. Di mana ketika di negara Arab lah ketika tu, di mana ketika itu perempuan langsung tidak mendapat harta pusaka, tak ada langsung. Tak dapat langsung harta pusaka. Dibagi pada lelaki dewasa saja. Perempuan, kanak-kanak tak dapat. Alasan mereka, perempuan ni dan kanak-kanak ni kaum yang lemah, tak mampu nak mempertahankan kabilah apabila berlakunya serangan daripada musuh. Mereka menggunakan akal mereka. Begitu juga sebelum ni saya pernah ke Bandung, Indonesia. Saya ada bertemu dengan kawan adik saya ni, dia ada bengkel motosikal, namanya Bapak Fajar. Dia suku kaum Batak dia. Ceritalah sikit pasal harta pusaka ni kan. Dia pun ceritalah kaum Batak ni, mana yang bukan Islam lah. Dia kata kaum Batak ni pun dia bagi harta pusaka pada lelaki saja. Perempuan tak bagi langsung. Alasan mereka yang lelaki yang bekerja, yang bertungkus lumus, yang beri nafkah. Jadi yang diberikan harta pusaka itu kepada lelaki saja, perempuan tidak diberikan langsung harta pusaka. Itu sebelum kedatangan Islam, ataupun kalau yang ni kaum Batak ni yang bukan beragama Islam. Jadi kalau kita apabila datangnya Islam, apabila datangnya Islam, maka Islam telah memberikan hak kepada perempuan. Memberikan hak kepada perempuan, yang maksudnya sebelum ni mereka tak dapat, tetapi apabila datang Islam, mereka ni dapat harta pusaka. Mereka dapat harta pusaka. Kita tengok dalam ayat dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍa. Bagi orang-orang lelaki, mereka ada bahagian daripada peninggalan kedua ibu bapa dan kaum kerabat. Dan begitu juga bagi orang-orang perempuan, mereka pun ada hak, ada bahagian daripada peninggalan kedua ibu bapa dan juga kaum kerabat, sedikit ataupun banyak, bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam Islam ni telah memberikan hak kepada perempuan. Kemungkinan lah saya rasa orang kata perempuan ni tak ada hak, mungkin dia salah faham. Salah faham maksudnya perempuan tu terhalang. Contoh si mati meninggalkan seorang anak lelaki dan juga adik-beradik perempuan. Jadi dalam pembagian pusaka, adik perempuan tu terhalang oleh anak lelaki tu. Maka mereka menganggap perempuan ni tak dapat macam tu. Macam tu. Jadi sebenarnya mereka ahli waris, di mana kita telah sebutkan minggu lepas, tetapi mereka terhalang oleh anak lelaki itu. Bukan maksudnya mereka ni dihalang oleh syariat, tak, tapi dihalang oleh ahli waris yang lain. Dalam faraid kita mengutamakan mengutamakan ahli waris yang terdekat seperti anak dan bapa. Mungkin dia faham kat situ. Tetapi kalau contoh si mati ada anak lelaki dan anak perempuan, anak perempuan tu dapat. Ataupun si mati tu tidak ada anak langsung, ataupun ada anak perempuan saja, adik-beradik perempuan akan dapat. Sebab tidak ada yang menghalang pusaka. Okey, dan berkaitan soalan yang mengatakan dia dapat sedikit saja. Okey, memang tidak dinafikan bahagian perempuan ni sedikit. Contohnya bagi anak lelaki dan anak perempuan, nisbah dia mesti 2-1. Dua orang lelaki, seorang lelaki tu mendapat 2 bahagian, seorang perempuan dapat 1 bahagian. Okey. Dan begitu juga suami isteri. Suami kalau isteri meninggal dia dapat 1/2 kalau isteri tiada anak, dan isteri kalau suami meninggal dapat 1/4. 1/4 kalau suami tak ada anak, mana separuh kan, sedikit. Namun begitu tak semua keadaan yang menunjukkan perempuan tu dapat sedikit. Sebab apa? Ulama ada mengatakan
lebih kurang 100 ataupun lebih daripada 100 keadaan atau 100 kes yang mana perempuan mendapat lebih banyak daripada lelaki. Contoh, seorang meninggal dunia, meninggal seorang anak perempuan dan 2 orang saudara lelaki seibu sebapa. 2 orang adik-beradik lelaki. Dalam kes ni perempuan akan dapat 1/2 kan, 1/2 sebab seorang anak perempuan tu, anak perempuan dapat 1/2 dan baki ni 1/2 dibagikan kepada saudara lelaki yang 2 orang tu. 2 orang maknanya 1/2 tu bagi pula 2 orang dapat 1/4. Kat sini siapa lagi banyak? Anak perempuan lah kan. Anak perempuan 1/2, saudara lelaki seorang 1/4. Tu. Anak perempuan lagi banyak. Contoh yang kedua. Bagi sikit je lah, 2 contoh je. Okey, contoh dia, si mati meninggalkan seorang saudara perempuan seibu sebapa. Adik-beradik perempuan tapi seibu sebapa. Dan meninggalkan 2 orang saudara lelaki sebapa. Adik-beradik. Dia orang adik-beradik. Tapi yang perempuan tu adik-beradik seibu sebapa. Yang 2 orang lelaki tu adik-beradik sebapa. Okay. Adik-beradik seibu sebapa perempuan ni dia akan dapat separuh sebab seorang. Separuh. Baki dia diberikan kepada saudara lelaki sebapa tu. Baki dia berapa? 1/2. 1/2 tu bagi dengan 2 orang. Maka seorang akan dapat 1/4. Mana siapa yang banyak kat sini? Tentulah saudara perempuan seibu sebapa mendapat lebih banyak daripada saudara lelaki sebapa. Bukan semua kes perempuan mendapat lebih banyak daripada lelaki. Wallahu a'lam. Okay, baik. Terima kasih Ustaz ulasan untuk soalan pertama tu. Maksudnya first sekali kena betulkan pandangan sama ada orang kata apa, perempuan ni waris perempuan ni bukan tak ada hak, ada hak dia. Cumanya sedikit sebanyak tu bergantung kepada situasi dan saya rasa mungkin lepas ni soalan lepas ni pun mungkin ada Ustaz boleh jawab yang ada mungkin ada keadaan yang mana sebenarnya waris lelaki pun lagi sikit dia punya hak dia berbanding dengan waris perempuan. Okey. Ya, betul. Soalan seterusnya kepada Tuan Kamarul. Tuan Kamarul, macam saya kita sesi kita sebelum ni kepada orang yang berada di lapangan ni kita tak ada nak tanya benda lain lah, kita nak tanya pengalaman sendiri. Pengalaman orang yang berjumpa dengan orang ramai kat luar sana, bantu buat pengurusan pustaka, jumpa dengan waris-waris yang mungkin macam-macam situasi kerenahnya orang kata apa perangai masing-masing kan. Tu Tuan sendirilah berdasarkan pengalaman, berdasarkan pandangan Tuan, pernah tak orang cakap apa Tuan punya pandangan ataupun pengalaman berkenaan dengan jumpa dengan kes waris-waris yang macam waris lelaki ataupun waris perempuan dia rasa dia tak ada hak, waris lelaki dia rasa hak dia banyak sampai dia menidakkan hak waris perempuan. Minta Tuan kongsikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Helmi yang merupakan juga rakan seperjuangan sama-sama menegakkan, mengembangkan ilmu faraid, dan juga kepada Tuan Moderator kita Husaini. Okey, itu permulaan kita ibas sesi perkongsian kita yang pertama di mana tajuknya kejamkah faraid. Ini yang sebenarnya hakikatnya. Tidak ramai yang dapat memberi penjelasan, ulasan, analisa faraid seperti apa yang dapat dinyatakan oleh Ustaz Helmi. Jadi sebab kekurangan maklumat, kekurangan ilmu itulah yang menyebabkan macam apa yang Tuan kata tadi. Sekejap. Ada. Okey. Tak apa. Jadi di mana ramai yang tidak faham, bila tidak faham tu ada kalanya pihak wanita mengatakan mereka mempunyai hak kecil. Tetapi ada kalanya juga pihak lelaki yang menganggap diri mereka mempunyai hak yang besar. Itu sebenarnya sebab ketidakfahaman. Jadi telah ditunjukkan tadi beberapa contoh oleh Ustaz Helmi di mana banyak ketika sebenarnya pihak wanita bergabung mempunyai hak yang lebih besar. Selalunya yang saya lihat berlaku lah ialah apabila
seorang itu meninggal, yang mana dia tidak, waris warisnya termasuk keluarga lapisan, maksudnya bukan isteri dan anak-anak, termasuk kepada ibu bapa, termasuk kepada adik-beradik. Itu yang menyebabkan kadang-kadang menjadi kerisauan kepada si isteri. Si isteri selalu menganggap hak dia 1/3 kalau ada anak, 1/4 jika tidak ada anak, dan mengatakan dirinya akan teraniaya ataupun akan mudarat. Itu yang selalu mereka beranggapan. Kemudian yang pihak lelaki pula, terutama sekali kalau adalah adik-beradik lelaki yang punya hak. Ini yang konsep mungkin akan kita ulas dalam soalan yang sepanjang ini, tentang konsep kepala waris. Dan ramai juga pihak lelaki, mereka tak faham secara keseluruhan. Dia selalu yang diingat apa? Lelaki mempunyai hak 2 kali daripada perempuan. Itu pun matematik. Bila matematik salah, ada satu kes ni. Okay, ini kes benar. Seorang suami meninggal dunia, meninggalkan isteri. Okay. Dan tidak ada anak. Ada ibu saja. Di mana adik beradiknya termasuk seorang abang lelakinya mempunyai hak. Tetapi abang lelaki ni dalam congak dia kata, oh adik aku ni ada harta 300,000. Aku ada separuh. Macam mana dapat separuh saya tak tahu. Sepatutnya kalau dia ikut satu bahagian, 2 bahagian pun, sebenarnya hak dia hanyalah 1/3. Tetapi dia beranggap dia punya hak separuh. Macam mana dia congak saya tak tahu. Jadi pada fikiran dia, apabila adik dia meninggal, dia uruskan, maka separuh daripada harta arwah tadi akan jadi milik dia. Itu yang menyebabkan dia volunteer untuk menguruskan dan juga telah memilih beberapa harta arwah ni tadi untuk diserahkan kepada dia, sebab ikut congak dia berhak separuh. Sebab apa? Dia mempunyai anggapan itu sebab kefahaman dia silap. Dia hanya nampak lelaki 2 kali ganda yang wanita. Dia anggap dia separuh dapat. Jadi itu yang selalu berlaku. Tetapi apabila kita analisa sebenarnya, hak dia tak sampai pun 5%. Maksudnya seperti yang Ustaz Amin kata tadi, isteri tadi mempunyai hak yang banyak, 1/4. Itu sebab dia tidak ada anak, maka dia pergi pada ibu dan adik-adik yang lain. Jadi macam saya kata tadilah, isunya sebenarnya adalah bukannya faraid tidak adil, bukannya juga kita menidakkan hak wanita, tetapi sebenarnya ialah kita tidak faham. Satu lagi yang saya nak ceritakan juga adalah untuk pihak wanita, terutamanya isteri, yang selalu menjadi masalah yang datang jumpa kami adalah pihak isteri, sebab mereka merasakan diri mereka hanya ada 1/8, tanpa mengira sebenarnya kalau dia ada anak lelaki dan anak perempuan, mereka bergabung mendapat keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh arwah. Tetapi mereka hanya nampak 1/8 tanpa melihat hak-hak anak-anak. Begitu juga yang di pihak sana. Contoh yang Ustaz Emil bagi tahu tadi, jadi isteri pada arwah, dia ada anak perempuan 2 orang. Lepas tu ada adik-beradik, arwahnya ada 2 lelaki. Kalau dicongakkan sebenarnya, si isteri tadi dengan anak perempuan yang bawah umur bergabung tadi mempunyai hak yang lebih banyak daripada pakcik tadi. Jadi tak ada isu yang mana banyak ketika hak wanita, hak faraid wanita itu sebenarnya kecil dan tidak boleh membantu. Itu pertama. Yang satu lagi yang banyak yang si isteri tidak nampak adalah sebelum dibahagikan kepada waris-waris, sekiranya ada nafkah tertunggak boleh dituntut. Begitu juga ada tuntutan hasil pecahan dan boleh dituntut. Itu satu. Dan itu juga hak anak-anak bawah penjagaan si isteri tadi. Jadi nanti kita akan kupas lagi lebih lanjut. Sangat penting. Itu yang saya dan saya ini selalu lakukan adalah memberi penerangan yang jelas tentang faraid. Bukan sahaja pengiraan tetapi konsep asas supaya umat Islam di luar sana faham dan tahu bagaimana untuk menggunakan faraid untuk memastikan apabila meninggal dunia, harta-harta itu dapat dibahagikan secara tepat dan tidak ada waris-waris yang mudarat. Itu jawapan saya untuk soalan pertama.
Okey. Terima kasih Tuan Kamarul. Okey. Jelas. Orang kata daripada orang yang berada di lapangan sendiri berjumpa dengan waris-waris yang disebabkan tak faham ni sampai tak nak buat pengurusan pusaka sebab dia rasa macam hak dia sikit tu tak berbaloi dia buat. Ada yang macam ni pun ada. Tapi betul ke tak, itu kena bila dengar ni mungkin baru dapat jawapan, oh sebenarnya hak dia pun banyak, sebenarnya ada haknya. Bukan dia kira banyak atau tidak, tapi ada haknya. Okay. Tapi kepada ahli panel kita, orang kata apa, saya selalu dengar permasalahan tentang ni lah. Dan atau orang kata pengalaman saya sendiri pun, saya berjumpa dengan orang di luar sana yang datang mencari, nak bertanya berkenaan ni, pengurusan pusaka berkenaan dengan faraid, hak faraid semua ni. Saya selalu dengar orang kata pun luahan-luahan kurang macam kurang rasa puas hati. Sebab apa? Selalu cakap macam ni, saya ni anak perempuan je, anak lelaki tak ada. So harta saya semua pergi kat adik-beradik. Saya selalu dengar benda ni, benda yang biasa kita dengar. Kalau orang kata pun mungkin kepada yang mereka tak faham tu, dia akan rasa macam aduh, apa tu, anak saya ada anak perempuan saja. Padahal sebenarnya kalau kita yang orang yang kalau kita tengokkan balik hak-hak faraid ni, sebenarnya kalau anak perempuan tu berseorangan, hak dia seorang tu pun lagi banyak sebenarnya. Nak berbanding dia bersama dengan waris lelaki. Waris lelaki ni maksudnya adik dia atau abang dia lah. So apa benda-benda ni yang soalan seterusnya saya nak pergi kepada ahli panel kita, ahli panel jemputan kita Ustaz Helmi ni. Bila saya kata tadi pengenaan salah faham tadi tu Ustaz, orang kata apa, anak perempuan bila kita mati, kita tinggalkan anak perempuan seorang je ataupun dua orang pun, tapi anak perempuan je, adik-beradik banyak hak dia. Adik-beradik, tambah lagi kalau adik-beradik tu di kalangan lelaki pula, ada bapa-bapa saudara ni. Benda ni salah faham ni benda yang selalu saya dengar. Biasa kita dengar. Tu pandangan Ustaz sendirilah. Betul ke apa tu orang kata kalau kita meninggal anak perempuan seorang je, anak perempuan tu hak dia sikit ataupun tak adalah hak dia? Ke sebenarnya itu salah faham ataupun salah dia dekat bapa-bapa saudara ke, macam mana Ustaz? Tak, pandangan Ustaz. Silakan. Okey. Terima kasih Ustaz Saini. Jadi untuk anak perempuan ni, pembahagian faraid untuk mereka ada dua bahagian. Yang pertama 1/2 dan yang kedua 2/3. Dan Allah telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Jikalau anak perempuan tu bilangan mereka 2 ke atas, falahunna thulutsa ma tarak, mereka mendapat 2/3. 2 dan ke atas anak perempuan ni akan dapat 2/3. Satu. Wa in kanat wahidatan, jikalau mereka ni kalau dia ni seorang je anak perempuan, falahan nisf, dan bagi dia ni 1/2. Jadi dua bahagian iaitu 1/2 dan 2/3. 1/2 kalau seorang dan 2/3 kalau lebih daripada seorang. Okey, ada yang mengatakan anak perempuan ni dapat sedikit, yang lain tu dapat pada adik-beradik si mati. Dia sebenarnya dia ada 3 keadaan. 3 keadaan. Yang pertama, ada kalanya anak perempuan tu dapat banyak. Mungkin saya dah sebut dah dalam contoh yang pertama tadi, soalan pertama tadi. Jadi saya nak bagikan contoh yang yang kedua, yang mana anak perempuan tu dapat banyak jikalau contohnya si mati meninggalkan 2 orang anak perempuan dan juga 2 orang saudara lelaki si ibu sebapa. 2 orang anak perempuan tadi berapa dapat? Iaitu 2/3. Dia bukan 1/2, 1/2 tu seorang je. 2/3 pula bukan 2/3 seorang. Jangan salah faham. Ni ada orang salah faham 2/3 seorang. Oh, banyak 2/3 seorang. Sebenarnya 2/3 tu kongsi sama rata. Kongsi sama rata. Okey, baki dia 1/3 kepada adik-beradik lelaki tu, 2 orang tu. Jadi dekat sini kalau kita kira-kira lah, setiap orang anak perempuan tu akan dapat 2/6. Setiap orang anak perempuan 2/6 dan setiap orang adik-beradik lelaki tu 1/6. Siapa lagi banyak? Tentulah anak perempuan. 2/6 lebih banyak daripada 1/6. Okey, itu satu. Keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, ada kalanya sama banyak. Sama banyak. Sama banyak. Contoh mudah, seorang meninggal dunia, dia ada
seorang anak perempuan dan juga seorang saudara perempuan si ibu sebapa. Saudara perempuan si ibu sebapa. Jadi anak perempuan akan dapat separuh dan separuh lagi kepada saudara perempuan si ibu sebapa. Dia bukan satu dia akan mendapat secara asabah lah. Kalau kita belajar dia panggil asabah ma'al ghairi. Asabah ma'al ghairi. Saudara perempuan dapat separuh juga. Sama. Ada pun saudara lelaki. Tadi kalau saudara lelaki lah berkaitan lelaki. Okay. Sama juga kalau saudara lelaki pun dia akan dapat separuh juga. Baki itu separuh. Anak perempuan separuh, saudara lelaki pun separuh juga. Itu sama banyak. Dan ada kalanya kurang. Yang kurang ni yang tak puas hati tu kan. Dia kena kurang sebab bilangan anak perempuan tu ramai. Contohnya ada 4 orang anak perempuan. Ada 4 orang anak perempuan dan adik-beradik si mati ni, adik-beradik lelaki si mati tu ada seorang je. Ada seorang je. Kalau kita congak-congak kira setiap orang anak perempuan tu akan dapat 1/6 sahaja setiap orang. Dan anak saudara lelaki tu, adik-beradik lelaki tu akan dapat 2/6. Dia akan dapat banyak. Jadi dekat sini ialah kita macam setengah orang akan merasakan kenapa dia adik-beradik si mati boleh dapat kan. Kenapa dia cakap macam tu kan. Sebenarnya yang pertama kita tak boleh nafikan itu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kan. Dari segi logiknya kalau kita tengok si mati dengan adik-beradik dia tu dengan anak si mati yang mana yang lebih lama hidup bersama dengan adik-beradik. Tentulah si mati tu dengan adik-beradik lebih lama hidup daripada sejak kecil lagi duduk bersama, bermain bersama kan. Yang kita anak ni kita lahir tu ayah kita dah besar dah kan. Kan contohnya. Jadi kat sini apakah kata salahnya kan diberikan sedikit. Itu pun bukan kata setiap masa dia akan dapat banyak. Kepada adik-beradik ni. Dia pun hubungan darah dia juga. Bahkan lebih rapat lagi berbanding dengan anak si mati tu. Okey, setakat itu saja. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz Hilmi. Jelas kata apa? Hak bila lepas ni bila dah dengar penjelasan daripada Ustaz Hilmi ni, lepas ni kita kalau boleh kita tak nak dengar dah orang kata apa ada anak perempuan ni hak dia sikit. Tak salah sebenarnya. Ada keadaan-keadaan yang sebenarnya hak bagi anak perempuan tu walaupun dia berseorangan banyak. Dia lebih daripada hak-hak waris yang lain. Dia bukannya orang kata apa dia hak dia sedikit ataupun tak ada hak dia. Kalau tak ada hak dia tu adalah something wrong dekat siapa-siapa yang menidakkan hak tu. Bukan faraid yang menidakkan hak tu. Itu yang jelas benda tu. Okey, seterusnya saya kembali kepada Tuan Kamarul. Tadi saya tertarik ada satu term yang Tuan Kamarul sebutkan tadi. Orang kata apa? Kepala waris. Ini mungkin orang kat luar sana tak pernah dengar ataupun pernah dengar tapi tak faham apa kepala waris ni. So mungkin ada orang kata apa? Terma kepala waris ni ada kaitan dengan topik yang kita cakap ni. Persoalan yang saya sebutkan sebelum ni pasal anak perempuan ditinggalkan anak perempuan seorang si mati, lepas tu ada bapa saudara, ada saudara-saudara kepada si mati ni yang orang cakap pun mungkin datang nak menuntut hak faraid ni, mungkin ada kena mengena di situ kepala waris tu. Mungkin Tuan Kamarul pengalaman dia sendiri jumpa ke dengan kepala waris dia, minta Tuan Kamarul kongsikan. Silakan Tuan. Okey, seperti yang Tuan Sani kata tadi, sebenarnya banyak bukannya berpunca daripada faraid tetapi berpunca daripada kefahaman masyarakat. Sehingga kan banyak kefahaman itu dah menjadi budaya. Antara budaya sekarang yang selalu saya lihat adalah budaya konsep kepala waris. Biasanya apa? Biasanya kalau ada orang meninggal di kalangan waris-waris, mungkin dalam anaknya ada seorang anak lelaki sulung. Maka anak lelaki sulung itulah dianggap sebagai kepala waris dan seolah-olah mempunyai hak mutlak untuk menentukan bagaimanakah pendengaran. Yang lebih rumit lagi kalau sekiranya dia tidak ada anak lelaki, ayah pun dah tak ada, maka adik-beradik lelaki dan perempuan juga mempunyai hak faraid. Dan ketika itu adalah seorang adik-beradik lelaki si mati yang tadi beranggapan dia ni adalah kepala waris. Bila kepala waris, dialah yang berhak menentukan arah tuju urusan. Dan dia juga yang akan menguruskan. Dia yang lebih
banyak dapat. Jadi inilah yang selalu berlaku, dan bila ini berlaku, dia akan mendatangkan kerisauan terutama sekali kepada isteri si mati. Macam saya kata tadi. Dia hanya beranggapan aku ada 1/8 je. Macam Tuan Sani kata, akibatkan dia tak nak buat apa-apa. Lebih baik aku tak buat apa-apa. Sebab kalau aku uruskan, nanti adik-beradik dapat. Lebih baik aku duduk senyap je. Biarlah rumah itu atas nama arwah, dia duduk diam-diam. Si adik-beradik dia berbincang kan, tak nak berbincang. Akhirnya harta itu terbiar beku. Bila lama terbiar beku akan menjadi masalah. Ini satu contoh yang saya nak ceritakan lah. Ini berlaku di Kedah. Ini berlaku selalu. Dia selalu berlaku ada dua. Tanah satu, bila meninggal dunia, ada hak adik-beradik lelaki. Ataupun hak anak lelaki yang akan memastikan dia dapat. Ini satu contoh. Lelaki meninggal dunia, dia ada isteri. Ada anak perempuan. Seorang saudara kandung lelaki dan 2 orang saudara kandung perempuan. Jadi sebenarnya kalau kita kira, hak isteri dan anak-anak dah cukup banyak dah. Hak isteri 12/96. Hak seorang anak perempuan tadi 32/96. Campur lagi seorang 32/96. Bakinya, pakcik ni tadi hanya ada 10/90. Kecil daripada isteri. Itu boleh dicampur isteri dan seorang anak. Dan adik-beradik perempuan tadi 5/96. Tetapi dia beranggapan dia kepala waris, dia lah yang bertindak. Itu yang menyebabkan kadang-kadang dia ikut congak dia. Dia ada lebih, dia nak lebih, ataupun dia akan menguasai tanah bendang, dia yang mengusahakan, dia menghasilkan, sebab kata dia ada hak dan dia adalah kepala waris. Ini sebenarnya silap faham. Itu sebabnya sangat penting bila berlaku kita tukar daripada kefahaman yang selalunya datang daripada budaya-budaya yang sebenarnya tidak betul, ya. Dan dia lebih rumit lagi. Dia lebih rumit lagi kalau tanah yang ditinggalkan, hak arwahnya adalah sebahagian. Contohnya dia datang daripada Datuk dulu, hak arwah ada 1/5. Bila dia ada 1/5, nak uruskan lagi rumit. Jadi dia akan menjadi rumit kalau yang ada hak itu adalah wanita dan ada terkandung dalam hak itu golongan-golongan yang bukan keluarga asasnya, bukan isteri, bukan anak-anak. Ada melibatkan adik-beradik ataupun bapa ataupun ayah pada si mati. Kadang-kadang ayah dengan ibu si mati tak ada masalah, tetapi ditangguh-tangguhkan ayah atau ibu tadi meninggal dunia, maka berlakulah waris berlapis dan adik-beradik mempunyai hak. Ketika itu juga timbul masalah. Tapi macam apa yang diceritakan oleh Ustaz Almi dan juga Tuan Sani, simple je. Fahami tentang faraid sebenar-benarnya yang tepat. Kalau kita tak sempat belajar pun, ataupun sekarang ni kadang ramai orang dengar ceramah kami, ceramah Ustaz Almi cerita, tetapi akhirnya mereka akan lupa sebab mereka lemah matematik. Jadi senang je, ada isu pusaka faraid, hubungi pakar supaya kita tidak tersesat. Okey? Kita tengok soalan yang seterusnya. Okey. Baik, terima kasih Tuan Kamarul. Okey. Menarik konsep tu. Mungkin kepada yang orang yang negeri mana yang tak pernah mendengar mengenai konsep kepala waris ni dah tahu lah. Benda ni konsep kepala waris ni agak popular di di kawasan utara. Agak ada bising. Okey, betul dah jelas. Konsep kepala waris ni sebenarnya bagi saya dia bagus dari segi orang kata apa, ada orang yang nak membantu sebabkan arwah meninggalkan dia orang kata ada gangguan. Apa orang kata bagus sebab membantu sebab urusan pusaka untuk untuk arwah ni. Tapi kena faham konsep sebenar faraid itu macam mana dia setiap pengurusannya. Okey dah clear. Okey, ada Tuan Kamarul boleh dengar ke? Dengar, saya dengar. Dia ada bunyi bising. Okey, dah clear. Okey, terima kasih kepasan daripada Tuan Kamarul tadi. So, kita nak pergi
ke soalan seterusnya, kembali kepada Ustaz Hilmi. Kita nak pergi lebih dalam berkenaan dengan faraid dan hak wanita ni. Seterusnya kita nak bertanya, mungkin soalan ni ada orang yang akan suka dengar, dan ada orang yang betul geram sikit. Soalan seterusnya kita nak tanya. Macam mana hak faraid bagi wanita? Saya ada dua soalan yang saya nak rangkumkan dalam satu soalan ni. First sekali, bagi wanita yang dalam kes yang mana suaminya berpoligami, macam mana pembahagian faraid tu dibuat dan berapa haknya. Dan yang kedua adalah dalam kes isteri-isteri yang bercerai semasa hidup tetapi dan masih dalam iddah tetapi suami ataupun bekas suami tadi meninggal dunia. Kita nak tahu dua keadaan ni. First sekali isteri berpoligami dan yang kedua isteri baru lepas bercerai masih lagi dalam iddah, lepas tu bekas suami tadi tu meninggal dunia. Macam mana hak mereka? Adakah mereka ada hak ataupun tidak? Silakan Ustaz ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Husaini. Sebelum saya menjawab, kita tengok dulu berapakah hak isteri dalam pembahagian pusaka. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-12, Allah berfirman, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum. Bagi isteri-isteri kamu, mereka akan mendapat 1/4 daripada harta yang ditinggalkan oleh kamu, wahai suami, jikalau kamu tidak mempunyai anak. Dan jika kamu mempunyai anak, maka isteri kamu akan mendapat 1/8 daripada harta yang ditinggalkan itu. Maka kat sini isteri, seperti mana anak perempuan, ada dua bahagian, iaitu 1/4 dan 1/8. 1/4 jikalau suami itu tidak ada anak, 1/8 jikalau suami itu ada anak. Sama ada dengan isteri sekarang ataupun perkahwinan yang terdahulu. Okey, ada yang salah faham. Dikata 1/4 ataupun 1/8 ni kalau contohnya suami berkahwin lebih daripada seorang, maka setiap orang isteri itu akan dapat 1/4 ataupun 1/8. Maksudnya kalau 4 orang isteri, kalau tak ada anak, okey 1/4 semua. 1/4 habis harta ke? 1/4 kali habis harta. Sebenarnya dalam pembahagian faraid, bahagian tersebut akan dibahagi sama rata sesama mereka. Bukannya kata 1/4 tu semua orang dapat 1/4. Kalau dapat 1/4, kongsi sama banyak 1/4 tu. Kalau dapat 1/8, kongsi sama banyak 1/8. Maksudnya kalau ada 2 orang isteri, dapat setiap orang 1/16. Kalau ada 3 orang, 1/24. Kalau ada 4 orang, 1/32. Makin kecil lah Ustaz. Memang betul makin kecil. Dan itulah hukumnya. Dan itu adalah hukum yang telah ditetapkan oleh syariat. Jangan risau, daripada tak dapat langsung, kalau zaman jahiliah tu perempuan tak dapat langsung, ini dapat walaupun sedikit. Dan harta tu, saya ulang balik, harta yang kita dapat tu milik kita sepenuhnya. Kita tidak ada tanggungjawab pun untuk memberi nafkah kepada sesiapa pun, hatta kepada anak sendiri pun. Boleh nak beli apa, nak beli gelang ke, nak beli cincin ke, guna saja. Dan tak ada paksaan, tak ada orang pun boleh paksa kita untuk gunakan harta pusaka tu untuk tanggung anak-anak kita, tak boleh, tak ada. Okey. Itu yang pertama. Dan soalan yang kedua, jikalau isteri itu bercerai semasa hidup, dia cerai waktu hidup, kemudian suami dia meninggal dunia. Yang keadaan suami dia meninggal dunia tu dia masih dalam iddah. Masih iddah. Okey, kita tengok dulu, dia ada dua keadaan. Yang pertama, kalau perceraian tersebut, talak yang dilapaskan oleh suami itu adalah talak raj'i, kan? Talak raj'i, talak 1 ataupun talak 2. Okey, dia ada dua keadaan pula. Dua keadaan pula. Daripada talak ni dua keadaan. Okey, keadaan pertama, kalau sebelum tu dia telah berlakunya persetubuhan, lepas tu baru suami dia talak, raj'i, kemudian dia meninggal, masih dalam iddah, maka isteri tu berhak mendapat harta bekas isteri tu layak mendapat harta pusaka. Sebab apa? Sebab dia talak raj'i, dalam iddah dan juga telah berlaku persetubuhan. Tu.
Maknanya isteri tersebut layak mendapat harta pusaka. Okey, talak raj'i keadaan yang kedua. Jikalau tidak berlaku persetubuhan, kan? Baru kahwin. Keluar dia suami marah, terus dapat talak raj'i pada isteri, maka ketika tu isteri tidak layak mendapat harta pusaka sebab dinamakan talak bain tu. Tapi talak bainah kubra panggil. Sebab apa? Iddah pun dah tak ada. Iddah tak ada sebab tak berlaku persetubuhan. Itu yang pertama. Mana talak raj'i ada kalanya boleh dapat jikalau berlaku persetubuhan. Tapi kalau tak berlaku persetubuhan, isteri itu tidak dapat harta pusaka suami. Okey. Yang kedua, kalau talak bainah kubra, cerai talak 3. Maka ketika ni memang terputus terus ikatan perkahwinan antara suami dan isteri walaupun ketika tu berlaku iddah. Walaupun berlaku iddah. Tetapi sebab talak tersebut talak bain, maka isteri dan suami juga tidak layak mewarisi antara satu sama lain. Okey, wallahu alam. Okey, baik, terima kasih Ustaz. Clear orang kata apa, jawapan yang diberikan oleh Ustaz, orang kata apa, hak untuk mereka-mereka yang dalam keadaan berpoligami yang dimadukan, masih lagi ada hak, cumanya kena jelas lah. Kalau kata hak tu, hak isteri ada anak 1/8, bila poligami dia bukannya seorang 1/8, dia kena bahagikan. Kalau 2, 1/8 tu bahagi lah 2. Kalau 3 bahagi 3, kalau 4 bahagi 4 lah. Okey. Tapi yang menarik tadi tu berkenaan dengan hak isteri yang diceraikan tadi. Dia ada keadaan-keadaan pula nak dapat. Bukannya kalau cerai masih iddah dapat. Tak, dia ada keadaan-keadaan. Tu kena jelas dengan keadaan-keadaan tu baru kita boleh bercakap berkenaan ada hak ataupun tidak ada hak. Okey, baik. Terima kasih Ustaz Hilmi. Kembali kepada Tuan Kamarul. Tuan Kamarul clear? Boleh dengar? Boleh dengar. Okey, Tuan Kamarul. Saya suka kalau Tuan Kamarul berkongsi betul pengalaman berkenaan dengan topik orang kata apa soalan yang saya tanyakan tadi kepada Ustaz Hilmi. Tambah-tambah berkenaan dengan kes-kes berpoligami. Ini kita nak dengar real case. Mungkin orang kata apa pengalaman Tuan Kamarul sendiri. Pengalaman Tuan Kamarul sendiri mungkin bertemu dengan kes-kes yang mana waris ada apa mati tinggalkan isteri dalam keadaan berpoligami, dari segi dia punya pengurusan dia dan apa mungkin ada nasihat sikit di ujung untuk soalan ni bagi orang-orang kat luar sana yang berpoligami, apa yang diorang kena buat sebenarnya. Okey, silakan Tuan Kamarul. Okey, terima kasih. Pertama, nasihat saya kepada orang yang berpoligami, tanggungjawab anda besar. Okey, antaranya adalah untuk memastikan sekiranya anda pergi ke semua, bagaimanakah cara kita untuk mengelakkan? Antaranya adalah untuk membuat perancangan yang rapi. Secara dasarnya, apabila meninggal seseorang suami yang mempunyai beberapa isteri, dia akan meninggalkan masalah ataupun pembahagian yang lebih rumit. Okay, dia ada beberapa isu. Pertama, sangat penting ada senarai ataupun dikenal pastikan siapa waris-waris. Sebab kadang-kadang ni mereka berkahwin tetapi perkahwinan mereka ini disembunyikan. Menyebabkan ketika meninggal dunia itu adalah beberapa waris yang tidak jelas. Ya ke? Contohnya dia pernah berkahwin di Kanada, ada 2 anak di sana. Masih berkahwin ataupun bercerai. Ada anak di Kota Baru, ada anak di Ipoh. Ada kawan-kawan saya macam tu. Tetapi dia tidak membuat senarai sehingga kan seorang isteri pun tidak tahu yang dia mempunyai anak-anak di tempat lain. Jadi sangat penting. Sekiranya dia meninggal dunia dan ada waris-waris yang tersembunyi ataupun tidak diketahui oleh waris lain, takut berlaku bila dibuat pengurusan pusaka pembahagian, mereka ini tidak diambil kira, maka hak mereka telah diambil oleh waris lain. Sangat penting ya. Sebab selalunya orang berpoligami lah yang selalunya mempunyai isu-isu waris-waris tersembunyi. Pertama. Keduanya,
perlu juga jelas harta-hartanya. Selalunya orang berpoligami juga mempunyai harta pelbagai tempat. Dia ada berkahwin di Kota Baru, dia ada beli tanah di Kota Baru. Dia ada kahwin di Johor Bahru, dia ada harta tanah di Johor Bahru. Jadi bila dah ada ramai waris, harta pun mungkin banyak. Elok juga dikenalpasti semua harta-harta yang ada. Sebab nak bagi ramai ni. Okey. Ketiganya adalah untuk mendapat muafakat, berbincang baik-baik siapa dapat apa. Sebab kerana dalam faraid lah mereka yang berhak juga sepatutnya berbincang. Tetapi kalau semasa hidup pun ketiga-tiga atau keempat isteri pun tidak pernah dapat duduk semeja, itu jadi masalah. Jadi kebiasaannya apabila dalam berpoligami ni sebaiknya siap-siap nanti wasi, pentadbir ataupun wakil yang akan boleh menjadi pengadil untuk urusan pusaka, siapa nak jadi pemohon dan sebagainya. Sebab kalau ada 4 isteri, siapa nak jadi pemohon? Nanti berebut untuk menjadi pemohon. Orang yang jadi pemohon pusaka pula akan dicop sebagai orang yang tamak untuk dapatkan harta. Itu pertama. Yang keempatnya adalah masa. Sebab bila masalah itu rumit, masa itu penting. Sebab sekiranya proses itu dilewat-lewatkan, takut ia akan menjadi lebih rumit. Contohnya, salah seorang isteri tadi ada hak 1/8 bagi dia ada hak. Dia ada anak. Dilewat-lewatkan dia meninggal dunia. Maka dia terpaksa juga mengambil kira ibu ayah kepada isteri tadi untuk bergabung dalam perbincangan pusaka sebab dia jadi waris berlapis. Jadi kalau kebiasaan pun kalau berlaku kes-kes berlapis dah rumit, apatah lagi kalau melibatkan poligami. Okey. Jadi sangat penting saya katakan tadi, apabila anda berpoligami pastikan semua waris-waris tadi diketahui. Kalau takut pun buat senarai, bila kita mati nanti semua senarai itu timbul. Begitu juga harta yang kita ada mestilah juga disenaraikan supaya bila meninggal dunia dapat diuruskan, dapat diturun milik kepada waris-waris secara keseluruhannya. Begitu juga tentang ada orang yang boleh menjadi pengadil. Sebaik-baiknya mungkin adik-adik kita yang boleh menjadi perantara perbincangan antara isteri-isteri kita. Sebab selalunya kadang-kadang yang saya lihat dah, bila mereka berpoligami ni kadangnya antara isteri-isteri pun tak bercakap. Jadi bila dah meninggal dunia akan jadi masalah. Yang keempatnya masa. Jadi sebalik-baiknya kalau meninggal lelaki yang berpoligami diuruskan segera. Takut bila dilewat-lewatkan berlaku kematian di kalangan isteri-isteri tadi, dia akan menjadi lebih rumit. Yang kelimanya, sebab urus pusaka ni memerlukan sedikit belanja. Nak buat permohonan, nak buat carian, kemudian bila lepas bercara kena bayar sikit. Elok juga disediakan dana untuk digunakan untuk mengurus pusaka. Sebab kita tahu kalau masa hidup pun kadang-kadang antara nak bagi nafkah kepada bapa isteri pun jadi masalah isu. Ini kan nanti bila kita mati nanti, siapa nak mengeluarkan modal, kos untuk urus pusaka pun jadi masalah besar. Jadi secara ringkasnya, nasihat saya untuk mereka yang berpoligami ini sangat-sangat penting ataupun lebih penting daripada kebiasaan untuk berjumpa dengan pakar-pakar perancangan pewarisan ataupun perancangan legasi supaya dapat disediakan dokumentasi perancangan yang lebih kukuh. Untuk apa? Apabila meninggal dunia tidak ada seorang pun daripada isteri-isteri nanti akan ditinggalkan dalam keadaan yang mudarat. Okey? Okey, baik. Terima kasih Tuan Kamarul. Itu nasihat yang orang kata apa, ringkas tapi padat kepada orang ramai kat luar sana yang mana mungkin dalam situasi yang kita sebutkan sebentar tadi lah. Yang berpoligami mungkin diam, yang lebih bahaya bagi saya yang diam-diam. Berkahwin di sana, berkahwin di sini, ada anak di sana, ada anak di sini tapi kita tak tahu. Dan benda ni besar kemungkinan selepas berlaku kematian bila nak buat pengurusan pusaka sama ada antara orang kata apa probability yang akan berlaku adalah waris-waris diabaikan sebab yang menguruskan pun mungkin tak tahu pun wujudnya waris-waris ni, ataupun kemungkinan besar berlaku pembalahan. Tiba-tiba muncul
isteri nombor 2, mesti terkejut yang isteri nombor 1 tu kan. Mesti dan ini akan menyebabkan kesukaran berlaku. So orang kata nasihat daripada Tuan Baru ni nasihat yang baik, yang mana yang paling penting adalah cepat-cepat buat perancangan semasa kita hidup ni, jumpa dengan pakar. Okey, dan kepada yang menonton sesi kita pada hari ni, mungkin ada kawan-kawan yang dalam situasi yang kita sebutkan, baik kalau kita sharekan kepada mereka forum kita hari ni, boleh dia orang tengok, boleh mungkin ada manfaat kepada mereka. Dan bukan itu saja, kepada semua pun yang rakan-rakan kita, saudara-saudara kita, boleh sharekan kepada mereka. Dan kepada yang menonton, yang mungkin ada soalan berkenaan dengan tadi tu, ada orang kata nak merancang harta untuk orang yang berpoligami, nak tanya dalam komen, malulah, segan pula kan, takut kantoi ke apa kan. So boleh hubungi kita ataupun hubungi perunding-perunding kami di My Pusaka, boleh bertanya macam mana nak buat perancangan yang terbaik supaya orang kata tak berlaku salah bila kita meninggal nanti. Okey, baik. Sebenarnya saya nak pergi kepada soalan terakhir kita untuk hari ini. Masa kita pun dah agak sejam kita live hari ini. Soalan terakhir saya, mungkin soalan ni untuk kepada Ustaz Hilmi, mungkin soalan ni tak kena-mengena sangat dengan tak secara direct kena-mengena dengan pembahagian faraid itu sendiri, tapi berkaitan, bagi saya berkaitan. Soalan ni adalah berkenaan tentang satu, hak tentang harta pencarian, tentang hak nafkah, hak pendapatan, dan juga tentang tuntutan berkenaan dengan nafkah tertunggak. Saya nak tanya Ustaz Hilmi, bila hak-hak berkenaan ni, nafkah tertunggak, harta pencarian semua ni, bila dia timbul dan macam mana pembahagian tu, bukan masalah saya pembahagian kepada tu, tapi dari segi pusaka tu di mana dikiranya hak-hak yang saya sebutkan tadi tu. Adakah dibahagikan faraid dahulu, lepas tu dikira untuk hak pencarian, nafkah tertunggak semua tu, ataupun hak tu datang dahulu ke? Tu saya nak mungkin Ustaz boleh tolong kupaskan sikit. Silakan Ustaz. Tak dengar Ustaz? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Husaini atas soalan ini kan. Berkenaan dengan perkara seperti harta sepencarian, nafkah tertunggak, hak pendapatan kepada isteri. Bila benda tu timbul, kalau kita ambil harta sepencarian, dia sebenarnya kalau ikut hukum dia tidak ada. Tidak ada dalil yang spesifik berkenaan dengan harta sepencarian. Namun begitu, ulama telah meletakkan harta sepencarian ini sebagai satu hukum syarak dengan menggunakan kaedah al-adah muhakkamah. Adat itu menghukum. Sebab apa? Kebiasaan adat di Malaysia ataupun di Nusantara, dia ada harta milik bersama suami isteri itu. Dia ada. Oleh begitu, Islam syariat meletakkan dia sebagai hukum syarak kat situ. Okey, berkaitan turutan pembahagian harta pusaka tu, kita kan ada harta, kemudian kita tolak tuntutan harta secara langsung, kemudian tolak hutang, kemudian tolak tolak kos pengurusan jenazah, tolak hutang, tolak wasiat, barulah difaraidkan. Jadi kalau harta sepencarian ni nak letak kat mana, dia dekat dia ada dua, kadang-kadang dia tengok mahkamah, kadang-kadang dia letak sebelum wasiat. Ada kalanya letak selepas wasiat. Itu kena berhubung dengan pihak mahkamah syariah. Dan tuntutan yang nak buat berkenaan dengan hak sepencarian, nafkah tertunggak dan sebagainya itu kena melalui mahkamah syariah. Jadi kita tak boleh pandai-pandai dia. Memang kita baca, okey, had maksimum untuk harta sepencarian ni 50%. Oh, isteri pun dah tolak siap-siap dah 50%. Dah ambil dah. Kadang-kadang kenapa ambil? Oh, ni harta sepencarian saya ni. Jangan 50%. Dia tak boleh buat suka-suka. Dia kena pergi mahkamah, kena mahkamah ataupun hakim yang akan tentukan berapa peratuskah bahagian dia. Kena tunjuk. Sebab harta sepencarian ni, bagaimana kita maklum, iaitu harta yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan. Dalam tempoh
perkahwinan suami isteri. Maknanya kalau suami tu dia dah kumpul harta sebelum dia kahwin, harta tu bukan jadi harta harta secarian. Sebab dia kumpul sebelum dia kahwin. Sebelum dia kahwin. Jadi dekat situ kena melalui pihak mahkamah. Pihak isteri kena menuntut melalui pihak mahkamah syariah. Dan nafkah tertunggak pun sama juga, dia seolah-olah seperti hutang. Hutang si mati pada isteri ataupun pada anak-anak. Dan yang penting yang saya nak tekan kat sini berkaitan dengan hak penempatan. Hak penempatan isteri dalam tempoh dia iddah ketika kematian suami dia tu. Dekat sini dia adalah yang pertama. Dia yang pertama, iaitu dalam tajuk tuntutan harta secara langsung. Tuntutan harta secara langsung, maksudnya sebelum bayar kos pengurusan jenazah lagi, kena tolak dulu. Tuntutan harta secara langsung. Contohnya seperti gadaian, pinjaman yang mana yang dia tak guna lagi duit tu. Dia pinjam tapi duit tu dia tak guna lagi. Maka bila meninggal, kena bayar dah terus kepada pemberi pinjam. Gadaian, kena selesaikan gadaian dulu. Bayar gadaian dulu, barulah boleh tolak kos pengurusan jenazah. Dan yang ni hak penempatan isteri beriddah. Isteri beriddah bila suami meninggal dunia selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Jadi tempoh 4 bulan 10 hari tu kena tolak siap-siap untuk menempatkan isteri tu. Maknanya rumah, kalau yang dia duduk tu rumah sewa, maka kena ambil duit daripada harta suami tu selama untuk 4 bulan 10 hari bayar sewa tu. Untuk isteri tu duduk dekat rumah sewa tu. Tu begitu. Itu maknanya untuk penempatan isteri beriddah ni kena tolak siap-siap dulu. Kena tolak siap-siap dulu. Jangan orang kata lepas tu baru tolak, tak. Sebab apa? Sebab ketika tu isteri apabila dia kematian suami, maka dia hilang tempat bergantung. Masuklah rumah yang nak dia duduki tu. Dalam Islam maka diberikan kelonggaran untuk isteri duduk tu ke dalam rumah tu selama 4 bulan 10 hari, dan kos untuk membayar penempatannya tu dibayar daripada harta pusaka suami. Tu ramai tak tahu tu. Itu dalam mazhab kita Syafi'i. Boleh tengok dalam kitab kitab Fikmah Haji ada menerangkan berkenaan dengan perkara ni. Okey. Wallahu a'lam. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Tu jelas. Hak-hak berkenaan dengan harta pencarian, hak-hak berkenaan dengan hak penempatan nafkah tunggak, dia datang sebelum pengurusan pusaka, sebelum pembahagian faraid tu dulu. So kena jelas benda tu. Kata apa, macam hak pencarian mungkin Ustaz kata tadi, kena rujuk dengan mahkamah syar'i, kena buat permohonan di mahkamah syariah. Dia bukan memandai-mandai aje. Tapi hak penempatan tu saya tertarik bila Ustaz sebut. Mungkin ramai yang di luar sana yang tak tahu pasal rupanya ada hak penempatan yang wajib kita kena sediakan untuk isteri yang bila kematian suami semua ni. Sebab mungkin ada setengah kes tu yang bila isteri suami meninggal, dihalaunya daripada rumah tu, dah dihalau, tak dibagi pula sebarang pembelanjaan. Dihalau, orang kata apa, kita panggil dihalau selai sepinggang lah. Itu yang orang kata apa, menzalimi hak si isteri tadi tu. Sebab apa, setengah kita tak faham mengenai faraid, yang kita faham kita ada hak faraid. Itu bahaya. So kita kena jelas benda ni. Okey. Terima kasih banyak Ustaz atas proses yang tadi, penjelasan tadi tu. Okey, sama-sama. Kembali kepada inilah Tuan Kamarul untuk soalan terakhir saya hari ni. Kita masih lagi dengan soalan yang sama Tuan Kamarul, berkenaan dengan hak harta pencarian, pendapatan ni semua melalui orang kata pengalaman Tuan sendirilah. Macam mana pengurusan berkenaan hak-hak ini berlaku Tuan? Silakan. Pertama, saya ada beberapa kali berdebat dengan waris sebab mempertikaikan tentang tuntutan hak penempatan. Okey, saya cuba perjuangkan hak penempatan untuk isteri tinggalkan. Mereka biasalah, bila mereka rasa mereka akan dapat kurang, mereka akan mempertahankan. Jadi alhamdulillah telah dijelaskan tentang apa sebenarnya hak penempatan, di mana pihak
arwah suami sebenarnya bertanggungjawab untuk memastikan apabila meninggal dunia, isterinya ada tempat tinggal sekurang-kurangnya dalam tempoh edah. Apatah lagi kalau si suami tadi mempunyai 4 isteri, maka dia perlu meninggalkan cukup harta untuk memastikan ada hak tempat tinggal isteri-isterinya sekurang-kurangnya dalam tempoh edah. Okey, berbalik pada cara menuntut. Itu kadang-kadang yang ramai tak faham. Dalam suasana di Malaysia ini, apabila ada harta yang dinamakan harta bergeran, maksudnya rumah, akaun bank dan sebagainya, perlu ada proses menuntut di mana salah seorang waris perlu membuat permohonan. Ada 3 tempat yang boleh mohon, antaranya pejabat kecil sekiranya harta yang ditinggalkan di bawah 2 juta, ataupun hartanya hanya harta ahli saja boleh dituntut di amanah raya, ataupun harta lebih pada 2 juta perlu dituntut di mahkamah tinggi, bukan mahkamah syariah, mahkamah tinggi civil. Jadi perlu ada orang yang membuat tuntutan. Tetapi sekiranya sebelum tuntutan pembagian itu, ada tuntutan untuk nafkah tertunggak, ada tuntutan untuk penempatan, dan juga untuk atas kejadian. Itu perlu dibuat tuntutan di mahkamah syariah. Jadi sangat penting untuk waris tahu di manakah isu-isu yang perlu dibawa ke mahkamah syariah, di manakah proses-proses yang perlu dibawa ke pejabat kecil ataupun mahkamah tinggi. Itu penting. Itu sebabnya apa yang selalu berlaku apabila waris-waris tidak faham, mereka mengambil keputusan untuk tidak berbuat apa-apa. Isteri takut untuk membuat permohonan, takut nanti bila jatuh hukum dia dapat kurang. Yang waris-waris lain tak nak ambil peduli sebab bendanya proses rumit. Sebab siapa-siapa yang akan ke depan untuk menguruskan pusaka kemungkinan akan keluar belanja. Apatah lagi harta yang tinggal hanya tanah. Aku keluar belanja, habis dapat tanah sikit. Duit tak dapat apa, tak dapat ganti rugi kos. Jadi itulah yang selalu berlaku sekiranya tidak ada persediaan. Ada 4 persediaan yang sangat penting untuk semua orang buat. Tak kisahlah berpoligami ke, bujang ke, tua ke, muda. 4 perkara. Apa dia? Perlu melantik seorang daripada ahli keluarga yang rapat untuk menjadi pemula proses sekiranya kita meninggal dunia. Okey. Keduanya, perlu menyediakan dokumentasi yang jelas siapa yang dilantik, apa wasiatnya, apa hartanya, siapa waris-warisnya, kalau ada hasrat, apa hasratnya, kalau ada hibah, apa hibahnya. Ketiganya, ada seorang pakar yang boleh membantu waris tadi menggunakan pustaka. Sebab selalunya di kalangan waris tidak ada kepakaran, ataupun kalau seorang pun ke depan untuk menggunakan, kadang-kadang ada pandangan sinis ataupun syabas sangka daripada waris lain. Sebab anggapan orang yang ke depan itu cuba untuk mendapat lebih. Okay. Dan yang keempat ni tadi, perlu juga meninggalkan dana yang telah dikenal pasti, ini duit ni boleh diambil hanya untuk apa? Untuk kos sara hidup. Nah, untuk membayar hutang-hutang. Dan juga yang ketiganya untuk membayar apa saja kos-kos yang berkaitan dengan guru pusaka. InsyaAllah dengan adanya keempat-empat perkara tadi yang kita sediakan semasa kita hidup, jangan tunggu kita nak mati, jangan kita tunggu kita dah nazak, kita buat sekarang. Masih muda, masih sihat, masih ada harta, masih lagi siuman, berakal. Jadi itulah 4 perkara yang kita buat, insyaAllah. Dengan adanya 4 perkara tadi, banyak perkara-perkara yang kita selalu lihat akan kurang berlaku. Okay. Dan akhir sekali, sangat-sangat penting juga secara sedikit semua umat Islam perlu tahu tentang faraid, konsepnya. Kalau tak tahu mengira, tak apa. Boleh tanya dengan mereka yang tahu kira, ataupun boleh pergi ke laman web yang disediakan oleh JAKIM, www.faraid.gov.my. Ada faraid kalkulator. Isilah nanti dia tolong kirakan buat matematiknya. Tapi yang penting kita kena tahu siapakah waris-waris kita nak letak dalam carta itu untuk dikira. Okey. Tetapi sebaik-baiknya
jumpalah mereka-mereka yang telah dikenal pasti yang memang mempunyai kepakaran dalam faraid. Contoh Ustaz Helmi ataupun Mai Pusaka, insyaAllah. Okay, baik, terima kasih Tuan Kamarul. Jelas hak-hak tadi tu ada waris-waris dari kalangan isteri lah. Maksudnya ada hak dari segi perceraian, hak penempatan, hak dari segi nafkah tunggak, tapi ada kaedah dari segi nak menuntutnya, bukan tunggu orang kata pun orang bagi, tak, dia ada proses yang perlu dibuat. Dan kepada waris-waris yang lain pun kena faham yang isteri ni dia ada hak atas yang perkara tadi tu sebelum pembahagian faraid itu berlaku. Jangan orang kata nak kira tentang faraid saja, yang hak-hak yang lain diabaikan. Okey, setakat untuk hari ni, alhamdulillah selesai soalan saya kepada ahli panel kita. Soalan-soalan yang kita dah sediakan tadi. Sebenarnya tadi kita dah tanyakan, harap ada menjawab soalan-soalan kepada orang ramai yang menonton pada hari ini. Tapi sekali lagi saya nak ulang, sekiranya sesi live kita hari ini, forum Jumaat kita pada hari ini memberi manfaat, insya-Allah boleh memberi kebaikan kepada semua yang menonton. Saya mohon kepada anda semua untuk share, untuk like, untuk share kepada saudara mara, kepada kawan-kawan, kepada siapa saja di luar sana yang boleh dapat manfaat bersama daripada hasil daripada sesi live kita hari ini, hasil daripada perkongsian daripada ahli panel kita pada hari ini. Okey. Selain tu, kalau ada persoalan boleh tinggalkan di bahagian komen. Kalau nak secara personal, nak kita hubungi secara personal, nak berborak, nak bertanya secara personal, boleh tinggalkan di komen, saya nak daftar. Tinggalkan ayat komen, saya nak daftar. InsyaAllah staf kami atau pegawai kami akan hubungi anda secara personal untuk ada persoalan-persoalan yang nak ditanya, mungkin nak ditanya secara terus di dalam komen, ada orang kata malu ataupun ada isu-isu sikit yang tak nak dikongsikan kepada orang ramai, boleh bertanya, tinggalkan komen, kita akan hubungi secara personal. Okey. Selain itu, sekali lagi saya ingatkan, sesi forum faraid kita adalah berdasarkan kepada buku daripada Ustaz Helmi, Faham Faraid, yang mana kalau nak dapatkan buku ni boleh dapatkan di www.fahamfaraid.com. Boleh, ni buku yang bagi saya sangat bagus untuk faham faraid, bukan saja dari segi pengiraan tapi juga dari segi kefahaman berkenaan dengan faraid itu sendiri. Okey. Alhamdulillah, terima kasih kedua ahli panel. Tapi sebelum kita tamatkan sesi pada hari ini, saya nak minta orang kata sedikit nasihat lah, mungkin seorang 1 minit bagi setiap ahli panel, nasihat ringkas kepada orang ramai yang di luar sana yang mungkin menonton bersama kita, yang mungkin akan menonton kemudian nanti berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Saya silakan Ustaz Helmi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sedikitlah penutup. Saya harap tuan-tuan puan-puan yang mengikuti forum kali ini dapat meyakini bahawa apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat adil. Tak kira lah sedikit ke banyak. Itu tetapan tilka hududullah, kata dalam ayat yang ke-13 surah An-Nisa. Itu adalah had-had Allah Taala, kan. Allah dah telah tetapkan. Kita kena yakin, kita kena terima berapa bahagian kita tu yang telah Allah tetapkan. Dan hikmah ni sangat banyak sebenarnya. Tak dapat kita temui hikmahnya tu. Yang terlampau banyak hikmah dia. Kita yakin terima dan insya-Allah rezeki kita tu diberkati. Kita lebih baik memperolehi rezeki yang berkat walaupun sedikit berbanding rezeki yang tidak berkat walaupun banyak. Kita nak mana? Kita nak sedikit tapi berkat. Berkat maknanya ziyadatul khair, bertambah kebaikan, itu kita nak itu. Okey, wallahu a'lam. Okay, baik. Terima kasih nasihat ringkas daripada Ustaz Helmi. Seterusnya, Tuan Kamarul, sedikit nasihat Tuan Kamarul berkenaan topik kita pada hari ini. Silakan Tuan. Pertama, saya sarankan semua orang belilah buku Faham Faraid yang ditulis oleh Ustaz Helmi.
sangat bagus untuk menjadi panduan kita. Okey, lagi satu, kita juga macam saya nasihatkan di sesi yang sebelum ini, kita perlu lihat dalam bentuk perancangan legasi. Sebab apabila kita faham faraid, kita faham perancangan legasi, maka kita akan melihat benda ni lebih luas. Sebab kita buat perancangan bukan saja untuk kebahagiaan kita di dunia, tetapi untuk memastikan kesejahteraan kita di akhirat. Ruh kita aman. Bukan itu saja, kita nak juga harta kita tadi dapat dimanfaatkan kepada bukan saja kepada waris-waris, tapi mungkin juga sebahagian kepada masyarakat dalam bentuk sedekah, wakaf selepas kita meninggal dunia. Dengan keadaan itu, kita pasti setiap usaha kita selama kita hidup akan memberi manfaat yang berpanjangan. Janganlah kita usaha masa hidup, bila meninggal dunia harta kita beku. Usaha untuk mendapatkan harta, mempunyai zuriat, tapi apabila kita meninggal dunia, harta kita disalahgunakan. Dan zuriat kita tetap tinggal dalam keadaan mudarat, lebih mudarat daripada ketika kita masih hidup. Jadi itulah kita lihat secara keseluruhan supaya kita dapat mengukuhkan ekonomi umat Islam. Sebab apabila kita dalam keadaan ekonomi kukuh, maka kita akan lebih dapat memberi kebahagiaan kepada masyarakat secara keseluruhannya. Okey, itu nasihat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Terima kasih Tuan Kamarul atas nasihat tadi. Okey, saya rasa setakat itu saja untuk sesi forum Jumaat kita pada edisi kali ini, edisi ketiga. Saya sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada ahli panel kita pada hari ini sebab sudi luangkan masa, sudi berkongsi bersama kita sedikit ilmu, sedikit kesabaran yang mungkin insyaAllah boleh memberi kefahaman dan mungkin boleh menyentik hati-hati kita di luar sana untuk lebih faham dan lebih orang kata pun boleh timbulkan rasa cinta kepada faraid sendiri. Okey, terima kasih Tuan Kamarul, terima kasih Ustaz Hilmi. Okey, tapi sebelum tu, sebelum kita tamatkan di live ni, saya nak maklumkan edisi forum Jumaat seterusnya, kita ada 4 edisi berkenaan forum Jumaat, berkenaan faham faraid ni. Dan hari ni edisi ketiga, seterusnya kita akan adakan edisi yang keempat, iaitu pada Jumaat 7 hari bulan Ogos. 7 Ogos, okey 7 Ogos. Sebab minggu depan kita akan menambut Aidil Adha. So kita takkan adakan sesi forum Jumaat kita untuk minggu depan, tapi kita akan skip ke minggu seterusnya selepas Aidil Adha, itu 7 hari bulan 8. Dan dengan topik yang kita akan bincangkan adalah berkenaan dengan taqarrush. Mungkin ada orang kat luar sana yang tak pernah dengar apa ni taqarrush ni apa. Itu. Saya nak tahu apa tu taqarrush ataupun bahasa Melayunya muafakat waris. Tu macam mana muafakat waris ni berlaku dalam faraid? Ada ke satu term yang kita namakan muafakat waris dalam faraid ni, dan macam mana benda tu berlaku, apa rupa-rupanya, kita nak kupas dalam perkongsian kita untuk edisi terakhir forum Jumaat faham faraid pada 7 hari bulan 8 nanti, 7 Ogos. Okey, setakat itu saja untuk hari ini. Saya rasa tak terlalu awal saya ucapkan salam Aidil Adha kepada semua yang menonton kita pada hari ini, untuk kaum muslim di luar sana, dan semoga siapa saya yang melakukan ibadah kurban semoga dapat diterima oleh Allah SWT dan diberkati olehnya. Okey, dengan itu saya ucapkan bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.